Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia saya Yahya bin Wahab, Dia Sekolah Agama Rakyat Kafar, Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu, Prof. Ustaz Muhammad Abdul bin Abdullah, Wakili Yayasan Islam Terengganu, yang berusaha Haji Muhammad bin Yusuf, yang Ketua Kesatuan Guru Agama Sekolah Agama Rakyat Kafar di Terengganu, pegawai kelas saya Ani Abdullah, pengetua sekolah-sekolah agama rakyat di Terengganu, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dan syukur kepada Allah SWT, sekali lagi saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis rasmian Mesyuarat Agung Persatuan Guru-Guru Sekolah Agama Rakyat atau Kafar Negeri Terengganu. Tahun lepas kita adakan mesyuarat yang seumpama ini di Jabat pada wilayah Timur Tepuh Kuala Terengganu, dekat dengan rumah saya. Kali ini di pada kita satu, sikit jauh kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun saya pertama kali nak ucap terima kasih kepada Ustaz Ahmad menjemput saya untuk ucap dan merasmikan mesyuarat kali ke-7 pada hari ini. Terima kasih pada wakil daripada Jabat Pelajaran daripada Yayasan kerana meluangkan masa bersama-sama dan ucap dalam majlis kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada semua guru-guru dan ahli-ahli persatuan yang hadir menjayakan mesyuarat agung pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita ni sekejap je. Hidup kita ni sekejap je. Paling-paling lama kita hidup mungkin dalam 60 tahun. Dan Ustaz di Kedah ni ada orang 80 tahun, orang banyak okey dah 80 tahun. 80 tahun, Tung Mahdi 80 lebih dah umur dia. Dan ramai ahli-ahli politik, pemimpin politik kita pun ada umur 80 lebih dah. Perbankan, kerajaan, ramai orang 80 lebih. Okey, kita kata umur kita 80 tahun average-nya ataupun pukul-rata. Lama ke? Tak lama. Yang betul-betul kita nikmati hidup kita ni masa mana sayang? Kalau masa kita budak-budak dulu 10 tahun, 15 tahun, tak ada benda dah. Tinggal berapa tahun? Kalau masa tidur kita, masa tidur ni paling-paling kurang 6 jam. Average 8 jam. 8 jam kalau 24 kalau 8, maknanya 1/3 lah. 8, 16, 18, 24, 1/3. Kalau umur kita 60 tahun, kalau 8 jam tidur, maknanya umur kita berapa dah? 40 tahun je kalau kita hidup dulu. Kalau kita sedar cakap kita kiri kanan. Kalau 20 tahun tidur, sudah masuk lagi tidur. Masa terpakit baca ketepuk, dah masuk lagi tidur. Masa duduk dalam tengok TV, dah masuk lagi tidur. Masa bersarung, dah masuk lagi tidur. Wakah apa semua tu bercampur dengan tu harus naik 2 tahun, 4 tahun lagi. Artinya apa tahu umur kita. Kalau kita betul-betul nikmati kehidupan. Sebab itulah hidup ni sekejap. Hidup ni sekejap je. Walaupun panjang mana umur kita, tolak suatu umur kita belum makin balik, tolak masa tidur kita, sikit je umur kita. Sebab itulah Allah SWT kata, hidup kita ni hanya ujian. Hidup kita ni hanya ujian. Hanya ujian yang keputusannya kita akan peroleh di akhirat nanti. Di mahsyar nanti, dicampur tolak semua markah kita. Siapa yang berat timbalan amalan kebaikannya, dia akan masuk syurga. Siapa yang berat timbangan amalan keburukan dia, masuk neraka. Kalau dia orang Islam, akhirnya akan masuk syurga pula. Selepas daripada dia dapat balasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau saya nak cover ni, hidup kita ni pendek. Jadi oleh kerana hidup kita ni sekejap, pendek, kita kena usahakan supaya hidup kita benar-benar berarti. Kita kena usahakan supaya hidup kita benar-benar memberi makna.
kita kena usahakan supaya hidup kita benar-benar memberi manfaat, memberi kejayaan kepada kita. Sebab itulah orang Melayu dulu-dulu dia kata kita ni suatu masa nanti kalau baik kita akan tinggalkan nama. Harimau mati tinggal belang, ni mati tinggal tu tinggal ni, manusia mati meninggalkan nama. Jadi inilah yang akan menjadikan kita lebih panjang umur kita. Mungkin orang tu dah mati 10 tahun, 20 tahun, tapi ada orang sebut lagi, oh ini masa dia ada dulu gini. Oh ini benda ni masa ni dulu lah dia dah buat. Itu maknanya orang kenal kita, ada peninggalan kita, ada jasa-jasa. Jadi oleh kerana hidup kita ni sekejap, tak banyak benda yang kita boleh buat, tak banyak benda yang kita boleh tunaikan, tak banyak benda yang kita boleh laksanakan. Dan kerana itulah kehidupan ini hendaklah diteruskan melalui usaha kita, dan juga apa yang kita buat ini hendaklah diteruskan oleh generasi lepas kita. Mungkin kita tak berjaya buat semua sekali, tapi akan diteruskan oleh orang-orang yang selepas daripada kita. Ini saya sebut sebab mungkin banyak benda yang tidak mampu kita tunaikan hari ini, tetapi kita harap apa yang kita buat pada hari ini menjadi asas, menjadi permulaan untuk diteruskan oleh orang lepas kita. Kalau kita tidak ada cita-cita, kalau kita tidak ada jiwa besar, kalau kita rasa ini kita tak mampu buat dan kita tak buat, kalau inilah yang juga dipikirkan oleh orang tua-tua zaman dulu, kita dah boleh makan durian ini. Sebab orang tua dulu kalau dia mikir macam ni, aku tanam durian ni, aku mampu betul ni, tanah dalam bukit, jalan tak ada air, dia nak pergi cari ni. Tapi sebab dia fikir, biarlah aku tanam, biarlah aku buat hari ini, dodang aku tu orang lain esok, mungkin dia makan. Sama aja. Kalau tak kerana itu, tak jadi. Maka sebab itulah kita hari ini pun kena ada semangat, kita buat kerja kita, kemudian insya-Allah kalau kita dah letakkan asas yang baik, kita dah mulakan suatu permulaan yang baik, kita dah buat satu kerja yang baik, insya-Allah akan diteruskan oleh orang-orang selepas daripada kita. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok pencapaian dalam negara kita hari ini bukan dicapai dalam sekelip mata. Ramai orang yang sebelum daripada ini kita dapat lihat apa yang kita capai nikmati pada hari ini. Ramai kopi yang kita dulu tak tahu pun kampung dia ni jadi gini. Ramai orang lama-lama dulu ni Felda ni pasal mari tahun 80-an duduklah macam kampung kita dulu jalan tak ada, kita mari di Felda ni rumah sama belakang. Tapi orang-orang hak mari awal Felda dulu mungkin tak fikir macam ni. Hak balik pun mana balik. Tapi hari ini alhamdulillah kita tengok perubahan itu cukup banyak. Saya nak beritahu bahawa perubahan bukan berlaku dalam masa yang singkat. Perubahan bukan boleh berlaku dalam masa 2-3 tahun. Kadang-kadang mengambil masa beberapa generasi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi pun banyak benda yang dia sebut tak tercapai pada masa itu, tak dapat dilihat pada waktu hayat baginda, tak dapat dilaksanakan, tak terlaksana sewaktu Nabi masih hidup. Banyak benda yang Nabi sebut berlaku selepas daripada kewafatan Nabi. Ada berlaku beberapa tahun lepas tu, ada berlaku berpuluh-puluh tahun lepas itu. Macam Nabi sebut satu staf Islam penimba, Ni'mal qa'id qa'iduhu fa ni'mal jaysu. Bikuan kita hari Nabi kata bandar Islam penimba akan dibuka. Sebaik-baik tentera itu, sebaik-baik pemimpin itu. Rupa-rupanya berlaku tahun berapa sewaktu Muhammad Al-Fatih dah habis khilafah Al-Rashidin beberapa tahun lepas. Berlaku selepas. Tapi Nabi dah pasang bahawa suatu masa nanti Turki, Istanbul, Konstantinopel pada masa itu di bawah kerajaan Rom yang besar menguasai dunia pada masa itu akan dibuka. Dan dia berlaku puluhan tahun selepas daripada Nabi wafat. Nabi pernah sebut sewaktu dia hijrah bersama dengan Abu Bakar, dikejar oleh Suraqah. Dikejar oleh Suraqah dalam hijrah, dalam peristiwa hijrah. Akhirnya kuda Suraqah jatuh 2-3 kali, tenggelam dalam pasir, keluar asap. Akhirnya apabila Suraqah rasa ini bukan biasa, sekali aku naik kuda ni, hijau apa-apa tak pernah terlepas. Kuda ni bukan sembarangan kuda, kuda ni memang kuda terlatih. Tapi hari ini aku kejar Muhammad, nak dapat 100 ekor unta merah sebagai hadiah, dapat tangkap dia hidup atau mati. Hampir-hampir nak dapat, kuda dia jatuh dalam pasir. Hampir-hampir nak dapat, kuda dia tergelam dalam pasir. Akhirnya Suraqah fikir ini bukan manusia biasa, ini mungkin
ada kebenaran ini disebut dia ni putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin betul ni. Ada orang di belakang Muhammad ni. Ada kuasa yang melindungi Muhammad. Akhirnya surah tu dia panggil, wahai Muhammad, aku minta maaf. Aku tak mau takakmu, aku tak mau apamu, aku nak cakap dia. Nabi bagi kat dia. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak balik. Aku rasa memang aku boleh nak takakmu. Ambillah perkara aku ni, ambil aku nak balik. Tolong tarik mula aku dia. Dia kurang itu. Dia kata surah tu. Nabi kata pada surah tu, ustur anak pada kasih warai itu surah. Kamu kami mulai, tolong tutup cerita, tolong ustur, tolong cover kita ini, tolong cover tu pada kasih warai Islam. Kita dapat dua bilang ada Islam. Tolong cover tu, maknanya tolong tutup cerita. Balik ni, jangan cover orang, tolong tutup. Kalau ada orang balik nak cari aku lalu ada, tolong cover. Cover ada orang. Jadi surah tu tak apa. Jadi surah tu balik. Bila jumpa orang nak cari Nabi apa semua, tanya mulai mana, mudah dapat kau orang lalu ni, tak dapat ke Muhammad ke apa dia kata, ada aku mai ni, ada apa ni, jalan ni betul ada, ada mesti aku nampak dah. Akhirnya Nabi selamat sampai di Madinah. Yang saya nak beritahu, Nabi kabar surah membalik maka dapat dua gelar kerja Islam. Bila surah dapat, Nabi wafat, surah masuk Islam, dapat menekan kota Mekah. Ganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar perintah setahun lebih, 2 tahun lebih. Wafat Abu Bakar, tak ada apa-apa. Zaman Sayyidina Umar, barulah tentera Islam berjaya memasuki bandar Farsi. Barulah kerajaan Islam berjaya membuka bandar Farsi, Iraq dan Iran. Dan pada masa itu Sayyidina Umar dah mengadakan sistem penggajian, dah ada Baitul Mal dan sebagainya. Harta-harta rampasan perang tidak lagi dibahagikan seperti kelazimannya, di mana pada zaman Sayyidina Umar tanah-tanah atau rampasan perang yang dijajah yang ditawan oleh orang Islam, dulu oleh orang Islam, tak dibahagikan kepada askar-askar, tapi dibilik negara kan. Dan bayaran pajakannya naik pada kerajaan dapat hasil. Ini pentadbiran yang dibuat oleh Sayyidina Umar, ada Baitul Mal dan sebagainya. Harta rampasan perang yang lebih selain daripada digunakan untuk gaji tentera, dibawa ke Madinah untuk dimasukkan dalam tabung Baitul Mal. Maka pada masa itu Sayyidina Umar bila dihantar harta rampasan perang daripada Farsi